Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vanakkam. Kamu pergi mana ya? Apa? Vanakkam. Kamu mau apa? Bila jumpa awak, kita kena communicate lah. Yang lain lah, hebat. Okey, baik. So, apa khabar semua? Sihat? Dah makan dah? Belum? Sudah ada makan apa? Tak makan tadi? Okey, baik. Hari ini kita ada tetamu khas bersama dengan kita, iaitu Brother Syakir. Kita akan jemput dan ada beberapa perkara yang akan kita kongsi dan tanya. Dan saya tak mau program ni, dia hanya jadi dua hala antara saya dengan Bro Syah sahaja. So, kepada yang hadir, especially di kalangan kamu, mana yang hadir sekarang ni? Dulu dah ada. Kenal dia itu? Mana yang tak faham tadi? Mana? Ni tengok sikit juga. Okey, baik. So, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Brother Syakir. Okey, so sepanjang program ini kita akan buat dua hala. Siapa-siapa ada soalan dan sebagainya boleh ajukan kepada kami. How are you, brother? Doing good? Ni, awak buka jet. Okey lah. Santai ya? Okey, moderator santai. Okey, Okey, baik. Assalamualaikum sekali lagi. Terima kasih banyak atas kehadiran anda semua. InsyaAllah kita akan kupaskan tentang satu topik yang sangat penting kepada umat Islam dan juga mungkin kita akan sentuh juga beberapa perkara lain berkaitan dengan perpaduan dekat Malaysia dan sebagainya. Okey, sebelum kita pergi jauh, Bro Syah, sekarang dah time dah 9:40. Alhamdulillah. Okey, so Bro Syah, saya ada soalan pertama. Bro Syah ni masuk Islam kan? Cakap Okey, so Bro Syah masuk Islam, boleh tak tahu kenapa sebenarnya Bro Syah masuk Islam? Bukan dia aku. Betul kan? Okey, kadang-kadang Okey, dan bila Bro Syah masuk Islam kan? Bagaimana penerimaan keluarga Bro Syah dan bagaimana Bro Syah handle situasi tersebut? Okey. Ceritanya panjang. Pendek. Okey, kalau pendek kamu jadi 3 hari di rumah dah. Okey, dah boleh. Kita bagi ringkas yang boleh. Okey, saya memulak agama Islam ni dia ada turning point dia. Boleh faham tak? Okey. Dan dalam perbincangan ini kita tak nak menghina manusia. Agree ya? Kita tak menghina, tapi kita berbincang cara terbuka. We agree with this? Okay. Saya sebenarnya lahir dalam sesuatu agama, dibesarkan dalam agama tersebut oleh mak bapak saya. Pada umur 9-10 tahun, saya tidak pasti Tuhan ada atau tidak. Saya tak pasti. Sebab konsep Tuhan yang ada yang saya faham pada waktu itu macam tak berapa masuk akal. Boleh faham ke? So saya membesar sebagai seorang agnostik. Tak pasti Tuhan ada atau Tuhan tak ada. Tak pasti sama ada Tuhan yang mencipta manusia ataupun manusia yang mencipta Tuhan. Saya tak tahu.
Sehinggalah saya jumpa konsep ketuhanan dalam Al-Quran. Bila tengok konsep ketuhanan dalam Al-Quran, terus pada waktu itu saya dah tahu, inilah Tuhan yang saya tercari-cari. Ini kita cakap open tak apa ke? Boleh ya? Okey, cuma ada satu masalah. Masalahnya ialah, dalam agama Islam, percaya Tuhan itu berapa? Satu kan? Kejap. Kalau Tuhan satu, kenapa ada banyak agama? Sepatutnya kalau Tuhan satu, agama pun satu, betul tak? So kenapa ada banyak agama? Agama mana agamanya betul? Saya tanya orang Islam, dia jawab Islam. Kalau saya tanya orang Hindu, agama mana yang betul, dia akan jawab Hindu. Tanya dengan orang Cina Buddha, agama mana betul, dia kata Buddha. Betul ke tak betul? Masing-masing akan mengaku agama dia betul. Kalau tanya orang Kristian, dia cakap apa? Kristian agama yang betul. So macam mana anda pasti Islam agama betul? Bagaimana anda pasti Hindu agama betul? Bagaimana anda pasti Kristian ataupun Buddha agama betul? Ini membawa saya kepada perbandingan agama. Boleh faham ke? Saya tak peduli apa orang Islam cakap. Saya tak peduli apa orang Hindu cakap, atau apa orang Buddha atau orang Kristian cakap. Yang saya nak tahu, apa Tuhan yang suruh saya buat. Fair or not? Clear? Okay. So itu permulaan dia. Okey, lepas tu bila Bro Shah masuk Islam kan, ada tak tentangan daripada family dan bagaimana Bro Shah handle situasi tersebut? Okey, sebagai ibu bapa, dan satu lagi tambahan. Okey. Kenapa diorang menentang? Okey, dia macam ni. Senang cerita begini. Bila kita memeluk agama lain, agak-agak ibu bapa boleh terima tak? Biasa dia tak boleh terima. It's normal benda tu. Sebagai contoh, kalau mereka yang beragama Islam, kalau tukar masuk agama lain, mak bapak terima tak? Tak. Begitu juga dengan keluarga saya. Bila saya nak memeluk agama Islam, mak bapak saya tak boleh terima. Malah bila saya dah tahu siapa Tuhan, saya dah yakin dengan agama Islam, mak bapak saya seolah-olah mereka macam tahu je saya nak masuk Islam. Bapak saya ugut, Syakirit, kalau kau masuk Islam, kau akan jumpa mayat mak dan bapak kamu dalam rumah ini. Dan bapak saya ugut, dia kata, dan kau bertanggungjawab atas kematian kami. Kalau anda di tempat saya, apa yang anda buat? Saya dapat ilham, saya jawab balik. Mak bapak yang bagi nyawa bukan saya, Tuhan yang bagi nyawa. Dan kalau mak bapak mati, okey, bukan saya yang cabut nyawa, Tuhan yang cabut nyawa. Jadi bukan saya yang bersalah. Boleh faham ke? Clear? Saya tengok bapak saya diam, saya pun cepat-cepat belah. Selesai tak masalah? Tak, masalah tak selesai. KIV, tangguhkan sementara. Kemudian adalah perkara yang berlaku yang menjadi turning point untuk meyakinkan saya tentang Islam. Apa turning point tersebut? Okey, turning point dia begini. Dalam masa sebulan, saya dah tahu inilah Tuhan yang saya tercari-cari. Okey? Tetapi kalau saya masuk Islam, mak bapak bunuh diri. Tapi kalau tak masuk Islam, saya dah faham inilah Tuhan saya. Apa saya nak buat? Lebih kurang sebulan saya menderita. Kemudian saya jumpa satu buku tentang Al-Quran dan sains moden. Dalam Al-Quran ada 6,236 ayat. Antaranya beratus-ratus ayat mencerita tentang penemuan sains moden. Boleh faham ke? Al-Quran diwahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. 1400 years ago. 1400 tahun dulu, ada tak kemajuan sains moden? Ada tak peralatan canggun? Tahu tak canggun? Canggih dan anggun. Tahu tak kenapa saya guna perkataan canggun? Ini forum saya kan? So ke hati saya lah nak guna perkataan apa.
Okey, tapi 1400 tahun dulu ada tak peralatan sains yang canggih? Tak ada. Tapi dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat mencerita tentang pengetahuan sains moden. Saya bagi contoh saja. Contoh, Big Bang disebut dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 30. Matahari dan bulan berada pada orbit kan? Sekarang kita tahu. Tapi 1400 tahun is not normal tau. Disebut dalam surah Yasin, surah 36 ayat 40. Matahari berputar pada paksi dia. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 33. Kalau kita lihat bumi kita adalah bulat, betul? Diberikan gambaran dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 5, surah Luqman, surah 31 ayat 29, surah Naziat, surah 79 ayat nombor 30 tentang embriologi, janin dalam perut ibu, surah Mukminun, surah 23 ayat nombor 14 dan banyak lagi. Dan saya berfikir, mana mungkin Quran boleh sebut semua ni? Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Al-Quran betul-betul dari Tuhan. Kemungkinan kedua, Al-Quran meniru kitab lain, buku lain, dan buku itulah daripada Tuhan. Tetapi ayat yang saya sebut tentang embriologi sebagai contoh, tidak ada mana-mana kitab sebelum itu menceritakan cara terperinci dengan cara yang sama macam Al-Quran. Tiada. Maka ini telah meyakinkan saya kebenaran dalam agama Islam dan saya memeluk agama Islam. Clear ke? Dan tentang persoalan, kalau Tuhan satu, kenapa ada banyak agama dan sebagainya? Bila saya buat perbandingan agama, saya telah menemui perkara-perkara yang cukup menarik bagi saya sebenarnya. Antaranya? Okey, antaranya cukup banyak. Okey, saya bagi ringkas ya. Okey, sebelum tu saya nak bertanya, siapa beragama Islam di sini? Boleh angkat tangan. Okey. Siapa yang beragama Hindu boleh angkat tangan. Okey. Siapa yang beragama Cina, kepercayaan Cina, macam Buddhis ke, Taoist ke, Confucianism ke, boleh angkat tangan? Okey. Siapa yang beragama Kristian? Okey. Kalau kita lihat, yang hadir ni ada pelbagai agama, betul? Okey. Saya bagi contoh ya. Okey, saya mula dengan agama Islam dulu. Siapakah Tuhan dalam Islam? Dalam Al-Quran ada beratus-ratus ayat mencerita tentang Tuhan. Boleh ke saya baca satu surah? Dari mula sampai habis. Boleh? Bukan surah Baqarah. Yang itu berjam-jam, surah paling panjang. Yang saya nak masukkan suratul Ikhlas. Okey, kita go step by step ya. Okey. Bila kita baca Al-Quran, biasanya Al-Quran bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Dengan nama Allah. Bila sebut Allah bukan Tuhan orang Islam ya. Allah ni Tuhan seluruh alam. Are we good? Almighty God. Okey, dengan nama Tuhan. Okey. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat 1. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa, tunggal, satu. Dalam bahasa Arab, kalau sebut satu ialah wahid. Tapi dalam Quran sebut ahad. Ahad tak sama dengan wahid. Kalau kita sebut satu, selepas satu ialah dua. Satu, dua, tiga. Tapi bila sebut ahad, dia satu, tidak ada dua. Nah, sebut Tuhan satu tak salah ya. Allah wahidun, boleh, tak salah. Saya berfikir, logiklah Tuhan mesti satu. Ingatnya pada waktu tu saya tak tahu Tuhan ada atau tidak. Ingat lagi? So saya fikir, ya betul, logiklah Tuhan mesti satu. Cuba anda fikir sekejap. Kalau Tuhan lebih dari satu, apa akan berlaku? Gaduh. Bergaduh. Setuju? Satu, Tuhan kata nak bagi hujan di Kanga. Tuhan satu lagi kata jangan-jangan OCM ada program. So macam mana Tuhan dengan Tuhan selesaikan masalah? Boleh jadi dengan cara Malaysia dia pun ozom. One to jus. Clear ke? Tapi kalau Tuhan lebih dari dua tak boleh ozom. Macam mana? Lat tadilat tamplum. So pendek kata, kalau Tuhan lebih dari satu, something is wrong. Masuk akal. Ayat nombor 2. Allahu Samad. Apa maksud Allahu Samad?
Antara maknanya Tuhan tak ada mula, tak ada akhir. Antara maknanya Tuhan lengkap, sempurna. Tuhan tak perlu apa-apa. Tuhan tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu tidur, tak perlu rehat. Okey, kita bincang sekejap ya. Okey, kalau Tuhan ada mula, akan timbul soalan, siapa cipta Tuhan? Tetapi dalam Islam, Tuhan tak ada mula. There's no beginning. Okay, jadi bagaimana Tuhan boleh tiba-tiba, mana boleh ada benda tiba-tiba tak wujud? Okey, kalau benda tu ada, dia memanglah wujud. Tuhan memang wujud. Saya tak kata bahawa Tuhan tak wujud. Okay. Tapi macam mana tak ada permulaan? Okey, senang aja. Okay. Tuhan tidak tertakluk kepada ruang dan masa. Malah Tuhan yang mencipta ruang dan masa. Bererti Tuhan sudah pun wujud sebelum ada masa, sebelum ada ruang. Clear ke? So Tuhan bukan sebahagian daripada ruang ataupun dalam aliran masa. So Tuhan tak ada permulaan. Maka tidak timbul soalan siapa cipta Tuhan. Dan Tuhan juga tak ada akhir. Contoh, kalau Tuhan mati, siapa yang urus alam ni? So tak logik Tuhan ada akhir. Dan kita sebagai manusia makan dan minum kan? Betul? Selepas makan dan minum, selepas sekian masa, kita kena pergi ke toilet. Kalau Tuhan makan dan minum, artinya Tuhan yang sama kena pergi ke toilet. Sesuai ke Tuhan yang maha suci masuk tandas? Sesuai? Tak sesuai. See the point ya? Clear tak? Okey, ayat nombor 3. Lam yalid walam yulad. Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Bererti Tuhan tak ada anak-anak, tak ada mak, tak ada bapa, tak ada bapa. Kalau Tuhan ada anak-anak, apa akan berlaku? Anak-anak ni akan jadi baby God. Besar jadi gods. Lepas tu bergaduh satu sama lain. Macam dalam cerita Avenger, Thor dengan Loki. Kalau Tuhan ada mak bapak, masalah lebih besar. Sebab mak bapak lebih besar dari anak. Bayangkan Tuhan ada mak bapak. Lepas tu mak dia panggil, mari sini Tuhan. Lepas tu Tuhan berkata, ya mama, something is wrong. Ayat nombor 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu apa pun serupa dengan Tuhan. Apa saja kita boleh nampak, itu bukan Tuhan. Kalau kita pejam mata kita, apa gambaran, image masuk dalam kepala kita, itu bukan Tuhan. Yang kita nampak, yang kita boleh gambarkan, itu makhluk. Tuhan adalah pencipta. So Islam ajar sembah pencipta, bukan sembah makhluk. Make sense? Tapi bila saya buat perbandingan agama, memang betul-betul menarik perhatian saya. Kenapa mesti nak perbandingkan agama? Okey, saya jawab kenapa perbandingan agama dan kemudian apa yang menarik. Boleh? Okey. Kenapa perbandingan agama? Sebagai seorang Islam, saya berhak tak untuk beramal dengan agama Islam? Berhak? Okey, dalam Al-Quran, Tuhan yang suruh saya buat perbandingan agama. Contoh ya, saya bagi satu je contoh. Surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 64. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Kul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla nabuda illallah. Yang bermaksud, tadi keluar tak sari kata? Tak ada. Tak ada keluar sari kata. Okey, ni saya bagi sari kata dia, terjemahan. Okey, yang bermaksud. Okey, katakan kepada ahli kitab, ta'alau, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Allah suruh kita bila berbincang dengan penganut agama lain, Alkitab dalam Al-Quran biasa rujuk pada Yahudi dan Nasrani. Tapi di sini prinsip ini saya luaskan pada semua. Bila kita nak berdialog dengan penganut agama lain, cari persamaan, bukan cari perbezaan. Sekarang kalau kita dalam Malaysia ni masyarakat majmuk, kalau kita cerita perbandingan agama, kita fokus, mula-mula terus kita fokus pada perbezaan, apa akan berlaku? Bergaduh. So, cari pada persamaan, harmoni. Dan persamaan apa yang kita nak cari? Allah nabuda illallah. Tidak ada yang layak disembah melainkan Tuhan. So, sembah Tuhan, jangan sembah selain dari Tuhan. Itu persamaan. Okey,
soalan. Saya nak tanya anda soalan. Macam mana saya nak tahu apa persamaan antara saya dan mereka? Macam mana saya nak tahu apa persamaan antara agama Islam dengan agama lain? Saya kena buat apa? Kena ketahuilah agama lain tu. Saya kena belajar agama Islam dulu. Okay. Dan kemudian saya juga kena belajar agama lain. Kalau saya tak belajar agama lain, saya tahu ke di mana persamaan? See the point? Jadi sebab itu saya buat perbandingan agama. Tapi bukan untuk hina agama lain. Sebab dalam Al-Quran ada larangan. Dalam surah An'am, surah nombor 6, ayat nombor 108, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, janganlah kamu mencerca apa yang mereka sembah selain dari Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencerca Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Jangan menghina agama orang lain. Setuju? Setuju. Okey, cuma ada soalan tambahan. Yes. Okay, it's a very good point. Tetapi kadang-kadang bila kita melihat reality dekat Malaysia ni, tengok macam Dr. Zakir Naik, satu figure yang agak ada yang suka, ada yang tak suka dan sebagainya. Kalau kita nampak pendekatan Dr. Zakir Naik itu sendiri pun, dia pun menggunakan mencari persamaan. Tetapi bila dia cari persamaan pun, still orang cakap dia itu menghina agama lain juga. Apa pandangan Bro Shah tentang perkara tersebut? Okey, saya ambil konteks kita begini. Bila kita nak bercakap perkara agama, sensitif ke tak sensitif? Sensitif? Bukan sensitif. Sangat sensitif. Setuju? Setuju. Setuju tak? Cerita tentang agama sangat-sangat sensitif. Saya lihat begini. Lain tempat, lain cara dia. Lain pendekatan dia. Saya lebih suka komen, katakan, kalau saya pergi ke Afrika, saya pernah pergi Afrika. Kalau di Afrika, cara mereka cakap perbandingan agama sampai ketuk-ketuk meja. Boleh faham ke? Tapi adakah saya nak bawa cara itu ke Amerika? Adakah cara Amerika saya nak bawa ke sini? Tidak. So sekarang ni bila kita buat perbandingan agama dan sebagainya, tidak ada masalah pada saya, tetapi benda ni sangat-sangat sensitif. Dan ada waktu kebenaran itu pahit kan? Setuju tak? Jangan cakap dengan orang non-Muslim, termasuk kebenaran tentang agama Islam kan? Kadang-kadang orang Islam sendiri pun tak berapa amal apa yang Islam ajar, betul? Contoh, ada tak orang Islam yang terlibat dengan sihir? Ada tak orang Islam yang pakai tangkal? Ada tak orang Islam yang gunakan azimat? Ada. Dalam agama Islam boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Tapi orang yang buat benda ni, bila kita bagi tahu dia benda tu salah, diterima tak? Dia tak terima. Penting lah. Sensitif. So dalam bab ini, apa yang kita buat adalah kita bina hubungan dahulu, biar kita ada pengenalan antara satu sama lain dan berbincang dengan cara yang baik. Boleh saya bagi contoh ke? Boleh. Okey, katakan saya bagi contoh. Saya lihat ramai yang hadir di sini daripada kalangan yang beragama Hindu. Betul? Boleh saya buat perbandingan antara agama Islam dengan agama Hindu sekejap? Cuma saya minta, kalau saya salah cakap, apa yang anda buat? Pendam sebagai menghormati penceramah. Iya ke? Tidak. Islam ajar kita cari kebenaran, bukan cari kemenangan. Kalau saya salah cakap, tegur saya balik. Are we good? If I say anything wrong, what do? You correct me. Boleh? Okey. Tadi saya dah bagi konsep ketuhanan dalam agama Islam. Sekarang saya nak bagi konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Yang permulaan, untuk agama Hindu, dia ada banyak kitab suci. Kitab suci dia yang paling utama, itu adalah kitab Veda. Veda ni ada 4 jenis. Rig Veda, Yajur Veda, Samveda, Atharva Veda. Kemudian dia ada kitab-kitab seperti Upanishad, Purana, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Tirukural, banyak kitab-kitab dia. Kita ambil contoh? Okey, kita ambil contoh Chandogya Upanishad. Kanto nombor 6, Shloka nombor 2, mantra nombor 1. Dia menyebut Ekam Evitiyam. Itu bahasa Sanskrit. Artinya apa? Tuhan itu satu. Tidak ada nombor 2. Serupa tak dengan Qul huwallahu ahad? Dalam agama Hindu, sebenar-benarnya percaya Tuhan itu berapa?
Okay, ini dia punya bateri dah off. Okay, you agree dalam agama Hindu God is one? You see the point? Boleh faham tak? Berapa ramai antara anda yang tahu dalam agama Hindu aja Tuhan itu adalah satu. Kita ambil contoh yang lain. Svetasvatara Upanishad, Shloka nombor 6, mantra nombor 9 berbunyi Na cacakati jandita na cadipa. Okey, siapa boleh ulang? Dengan tajwidnya sekali. Okey, maksudnya, sebagai maksudnya, okey, ialah Tuhan tak ada ibu bapa atau mana-mana kuasa lebih besar daripada Tuhan. Dalam kitab Hindu kata Tuhan tak ada ibu bapa. Serupa tak dengan apa yang Islam ajar? Lam yalid wa lam yulad. Nampak tak persamaan dia? Kita ambil contoh Veda pula. Yajurved bab 32 ayat nombor 3. Na tasya pratima asti. Tuhan tak ada rupa, tak ada image bagi Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan saya bagi satu lagi last, ada banyak sebenarnya, saya bagi satu lagi last. Satu doa yang cukup cantik dalam kitab Hindu. Dalam kitab Brahma Sutra of Hinduism yang berbunyi Ekam Braham Dvitya Naste Nina Naste Kinchan, yang bermaksud, nak terjemahan dia ke? Okey, Bhagwan eki hai, dusra nahi hai, nahi jara bhi nahi. Tadi kata nak terjemahan, tak kata bahasa apa. Saya bagilah bahasa Hindustan, ramai peminat cerita Hindi. Okey, maksudnya ialah Tuhan itu satu. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak sama sekali tiada. Kalau saya terjemah ayat tadi dalam bahasa Arab, bunyinya apa? La ilaha illallah. Okay, can you understand what I'm trying to say? I'm trying to say, yang saya nak kata, Tuhan adalah satu, dan Tuhan yang sama memberi ajaran yang sama sebenarnya. Okey, saya ada soalan. Sekarang Brosha dulu Hindu, kemudian Brosha masuk Islam. Hindu dengan tadi Brosha kata Hindu ajaran dia sama, Tuhan satu dan sebagainya. Semua Brosha akui. Dan kenapa Brosha masuk Islam? Kenapa tak kekal je sebagai Hindu dan lahir hidup je sebagai Hindu dan ikut yang betul? Okey, saya akan anggap diri saya begini. Saya tidak meninggalkan agama Hindu. Cuma saya menjadi orang Hindu yang lebih baik. Dalam agama Hindu mengajar Tuhan itu satu. Sebagai seorang Islam hari ini, saya menyembah Tuhan ada berapa? Satu. Kalau kita kata agama Hindu pun, dia ada Nirguna Brahman. Tuhan tak ada rupa. Betul? Hari ini saya bagi rupa tak pada Tuhan? Tak, saya tak bagi rupa pada Tuhan. So bila kita tengok satu persatu, saya sebenarnya sebagai seorang Islam, bukan saya meninggalkan agama Hindu, tapi pada saya menjadi Hindu yang lebih baik. Tetapi di sini bila cerita tentang agama, saya faham. Cerita tentang agama memang sensitif. Saya faham benda tu. Sesuatu yang kita dah pegang turun-temurun bertahun-tahun, tiba-tiba nak berubah, senang ke susah? Susah. Sebagai orang Islam yang terlibat dengan pakai tangkal, pakai azimat sebagai contoh, bertahun-tahun dia dah buat benda tu. Sekarang kita bagi tahu dia benda tu salah dalam Islam, senang ke susah dia nak terima? Susah. Tetapi yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. So apa yang saya nak bagi tahu di sini, jangan biar siapa-siapa paksa anda. Masing-masing ikut apa yang Tuhan suruh. Apa Syakiri cakap tak penting tau. Saya cakap direct dengan you all. What Syakiri say is not important. What God says is important. Now what God says is our own journey to find out. You agree with me? Setuju? Okey, sebelum moderator sambung, saya pula nak tanya soalan kepada para hadirin. Bukan kepada saya. Yes, kepada para hadirin. Sebab para hadirin ni terdiri daripada mereka yang bukan beragama Islam. Sahabat-sahabat kita bila agama-agama lain, betul? Betul. Setakat ini, ada tak saya cakap benda yang salah tentang agama Hindu? Did I say anything wrong? Ada tak saya menghina agama lain? Did I insult any religion? Did I do that? No. No. Kalau saya
menghina agama lain, bagi tahu ya. Sebab dalam agama Islam tak boleh, dilarang. Clear? Alright. Silakan moderator. Okey. Tapi still jawapan tadi tak dapat dengan jelas. Kalau agama Hindu, Bro Shah rasa tetap sebab daripada persamaan tadi menunjukkan Islam dan Hindu itu sama. Adakah itu yang Bro Shah nak bawa? Kalau Islam dan Hindu itu sama, dan kenapa Bro Shah masuk Islam? Dan kenapa Bro Shah cakap semua benda ni sekarang? Sebab nak Islamkan semua Hindu-Hindu yang ada ni ke? Ataupun nak suruh orang Islam ni orang Hindu. Boleh juga jadi macam tu kan? Mana satu sekarang? Satu. Okey, mana dia? Itu dia one. Sebab mungkin did you thought that kita ada non muslim dekat sini? Ada sahabat-sahabat yang bukan Islam. Tolong angkat tangan. Yang bukan Islam. Okey. Ada rasa tak begitu? Ada tak rasa apa yang dia cakap tadi? Kadang-kala bila orang datang dia cerita pasal Islam ataupun cerita pasal Hindu, cari persamaan, did you ever thought, dia tengah try untuk convert saya ni? Seriously no? Tak ada. Perasan aja lebih moderator ni. Apa lalu? Okey, tak apa. Ni. Okey, tak apa. Ni dekat sini program banyak kali kita buat, cuba tanya dengan diorang. Setiap kali kita buat program ada non muslim datang. Diorang tak ada masalah kan? Tapi bila gambar tu viral jadi masalah ke tak? Jadi problem ke tak? PTSS? Jadi problem ke tak? Setiap kali program orang akan viral, lepas tu bagi tahu, ini diorang tengah cuba untuk cuci otak semua orang untuk nak masukkan Islam. Okey, sekarang Bro Shah dah cakap Bro Shah punya point. Point yang Bro Shah cakap punya panjang lebar tu, semua yang hadir ni tak ada masalah tau. Tetapi diorang akan buat apa? Diorang akan cut kepada 1 minit dan Bro Shah pun akan ada masalah. Okay, bukan setakat Bro Shah, diorang pun akan ada masalah. Ini adalah realiti. Saya tengah sebut sekarang ni realiti apa yang berlaku dekat Malaysia. Benda yang sama juga sebenarnya berlaku kepada Dr. Zakir Naik. Kebanyakan orang yang hentam Dr. Zakir Naik ni, kalau kita lihat, diorang pun tak pernah tengok pun video dia. Tak pernah tengok pun. Okey, kadang-kala bila Bro Shah tengah cakap pasal kitab Hindu, kadang-kala orang Hindu yang mungkin you all very good, tak ada masalah dan sebagainya. Tetapi orang lain, diorang pun tak kenal kitab Hindu. Okey, dia begini. Okey. Sekarang ni, jangan tambah benda yang saya tak cakap. Okey. Dan jangan kerat apa yang saya cakap. Fair enough? Betul. Yang hadir sekarang ni semua okey kan? Okey. Dan saya tidak mewakili orang lain tau. Saya hanya mewakili diri sendiri dan saya hanya boleh komen tentang diri sendiri. Tetapi kita boleh buat perbandingan, kita boleh fikir sendiri. Agree? Okey. Berbalik pada ni, adakah semua agama sama? Adakah saya kata semua agama sama? Tidak. Dalam agama Islam, I go back to Islam first ya. Okey, dalam agama Islam, dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 19. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 85, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud kalau siapa-siapa memilih agama selain dari Islam tidak akan diterima oleh Allah. Okey, kita bincang ya. Bincang. Kalau saya stop dekat sini, saya percaya sahabat-sahabat saya yang bukan beragama Islam susah nak terima ayat ini. Setuju? Kalau kita sebut satu-satunya agama di sisi Tuhan adalah Islam, susah nak terima. Mari kita bincang ayat tadi, apa maksud dia? The context. Okey, yang pertama sekali, satu-satunya agama tadi dalam Al-Quran disebut sebagai ad-din. Ad-din boleh bererti agama, ad-din juga boleh bererti cara hidup dan sistem hidup. Dan Islam artinya apa? Taat kepada perintah Tuhan. So satu-satunya agama, jangan baca agama, baca sebagai cara hidup. Satu-satunya cara hidup yang diterima oleh Tuhan adalah Islam. Apa arti Islam? Taat kepada perintah Tuhan. Dalam Ali Imran 85, kalau siapa-siapa memilih cara hidup selain daripada taat kepada perintah Tuhan, maka tidak akan diterima oleh Tuhan. Fair enough? The only way of life
God accept is when you submit to the way of God. But today, I'm not going to tell you anything because this is your own journey. You have to think for yourself. Jangan biar orang lain mempengaruhi kita. Kita sendiri ada akal fikiran kan? Betul tak? Kita yang kena membezakan yang mana benar, yang mana salah. Dan kemudian bila kita kata kita buat program begini, sensitif ke tak sensitif? Sensitif. Rasa panas tak? Panas. Tapi saya tak tahu dia panas ni kerana perbincangan ataupun kerana aircon. Okey, saya tak tahu. Tapi rasa panas. Okey. Tak mudah nak cerita benda begini. Tetapi boleh ke kita elak daripada bercerita perkara ini? Tak dapat elak. Sebab dalam media sosial kita bercakap benda-benda macam ni kan? Betul ke tak betul? Masing-masing akan cerita pasal agama dia dan juga dia akan compare agama-agama orang lain. Ini berlaku dalam semua penganut agama. Agree with me? So it's very important hari ini kita boleh berbincang tentang agama tetapi dengan syarat. Berbincang secara matang, saling hormat, menghormati tanpa memaksa seseorang menerima apa pandangan kita. Fair enough? Fair. Am I being reasonable or not? Saya adil tak? Adil? Sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam? Am I reasonable? So far okay? So far so good? So near so good? Kalau far dah bagus, what about near? Okay, Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi. Contoh Brosyah. Bila Brosyah dah masuk Islam, sekarang ni Brosyah ada terlibat dengan kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Okey. Kenapa kebanyakan orang, okey, soalan-soalan yang tadi saya tanya, kebanyakannya adalah soalan-soalan yang mungkin sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, mungkin dia akan fikir begitu bila dia dengar jawapan dan sebagainya. So saya hanya bukan mewakili yang beragama Islam, saya juga mewakili mereka untuk tanya soalan dekat Brosyah. Okey, sekarang contoh macam ni. Kenapa dekat Malaysia ramai sangat orang bila masuk Islam, dia masuk Islam tak apalah, biarlah dia sendiri masuk Islam. Kenapa dia nak buat semua orang jadi Islam ni? Apa masalah dia orang? Okey, apa pandangan Brosyah? Okey, yang pertama sekali, sebagai seorang Islam, kita kena berdakwah. Semua orang Islam perlu berdakwah. Menjadi tanggungjawab setiap orang Islam untuk berdakwah. Biasa dengar tak perkataan dakwah? Dakwah bukan bererti convert orang lain masuk Islam. No. Dalam surah Baqarah surah nombor 2 ayat 272, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, bukan kamu yang bertanggungjawab untuk beri hidayah. Allah yang bagi hidayah pada siapa-siapa yang hendakinya. Saya sebagai seorang manusia, boleh ke saya convert orang lain masuk Islam? Tak boleh. So dakwah does not mean convert orang lain masuk Islam. Dakwah artinya apa? Antara maknanya mengajak, menjemput dan sebagainya, dan juga menyampaikan, menerangkan apa itu Islam. Okay, brothers and sisters, anda setuju tak kalau saya kata hari ini ada banyak ketegangan antara agama? Agree? Kita tak nak berpura-pura ya. Ada banyak ketegangan antara agama hari ini. Banyak ketegangan antara kaum. Yes or not? Kenapa berlaku benda ni? Pada saya, berlakunya benda ni kerana kita ada prasangka. Kita prejudis. Kita salah faham tentang orang lain. Kerana kita salah faham, prejudis, prasangka menyebabkan kita bertelingkah, berselisih pandangan antara satu sama lain. So, apakah cara terbaik untuk membetulkan salah faham? Menjelaskan. So, kita ambil kesempatan ini untuk menjelaskan apa itu ajaran agama Islam. But to be fair, sebagai orang Islam, kita pun kena belajar tentang agama lain. Reasonable or not? Tengok seperti mana kita nak orang bukan Islam memahami Islam. Sebagai orang Islam, kita pun kena memahami orang lain. Okey, sekarang kita cakap open, cakap terus terang. Sebagai orang Islam, kita nak orang menghormati kita sebagai Islam, betul?
Tetapi ada tak kita menghormati penganut agama lain? Saya bagi contoh. Kita tahu orang yang beragama Hindu, termasuk segelintir orang Cina yang sembah pada Kuan Yin, tidak makan daging lembu. Tahu kan? Orang Hindu tak makan daging lembu. Orang India ni bila time makan, mereka pantang dengan satu benda. Kalau masa makan, mereka pantang jumpa kari. Kalau jumpa kari, dia akan tambah nasi awal-awal. Betul? Kalau tengah ambil nasi, kalau ada kari, tambah nasi awal-awal. Betul? Suka tak orang India makan kari? Suka tak? Saya tahulah, saya orang India. Clear tak? Sekarang ni kita ambil contoh. Saya ambil contoh. Orang Melayu, dia buat kenduri. Lepas tu dia ajak jiran-jiran dia yang non-Muslim pun datang sekali kenduri. Ataupun hari raya, ataupun jamuan. Lepas tu kawan-kawan non-Muslim katakan orang Hindu datang. Masa nak ambil nasi, bau kari. Sedap. Terus ambil nasi banyak-banyak. Bila nak ambil kari, rupanya kari daging lembu. Tak jadi ambil kari. Tak apalah, makan dengan sayur. Nak ambil sayur, sayur pun sudah campur dengan daging lembu. So last-last, makan nasi dengan belacan. Ada tak benda macam tu pernah berlaku? Ada? Yes, it happens. Tapi orang Hindu tadi ada tak buat muka dia masam ke apa-apa? Tak ada. Dia relax, dia makan. Kalau ada buah, dia makan buah. Yes or not? Tukar cerita. Kalau orang Melayu, orang Islam, pergi tempat non-Muslim, kawan non-Muslim, dia hidang semua makanan halal. Semua makanan halal. Boleh faham ke? Semuanya halal. Kemudian di tengah-tengah diletakkan baby babi barbecue. Babi panggang. Agak-agak apa akan jadi pada muka orang Islam tadi? Muka dia masam. Mulut dia muncung lebih panjang daripada cencurut. Dalam hati dia menyumpah-nyumpah. Celaka punya orang. Dah tahu kita tak boleh makan babi, hidang juga babi. Babi punya orang. Tetapi kalau ikut hukum syariat, makanan lain yang halal tadi, kita boleh makan tak? Boleh. Selagi mana ianya bersih, suci, halal. Tak ada masalah. Cuma kita yang tak lalu makan. Yes or not? Seperti mana kita nak orang hormat kita, kita pun kena belajar menghormati penganut agama lain. Macam kami, bila buat program dengan non-Muslim, kami akan pastikan dalam semua menu tak ada langsung daging lembu. Dan ada disediakan makanan vegetarian. Sebab ada setengah orang yang vegetarian. Yes or not? Seperti mana, the way you want people to respect you, learn how to respect other people. So seperti mana saya nak orang jangan salah faham tentang agama Islam, seperti itu juga sebagai orang Islam, saya juga kena terbuka untuk mengetahui tentang agama orang lain. Reasonable ke tak reasonable? Am I fair or not fair? Fair? Okay. Bila-bila saya tak adil, apa you all buat? Tegur. Reasonable? Okay, silakan. Okay. Kepada yang hadir pada hari ini, kalau ada soalan, insya-Allah boleh ajukan soalan. Kalau rasa susah sikit nak tanya, boleh ajukan melalui bertulis. Dan juga kepada yang sedang menonton live di Pro Media Tajdid, juga boleh mengajukan soalan kepada saya terus ke dalam page Pro Media Tajdid. Okey, cuma Bro Syah, sekarang ni saya nak beralih pula. Kadang-kadang orang Islam pula, diorang ada pelbagai alasan bila nak buat dakwah. Okey, antaranya ada orang dia akan kata, tengok dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun firman, lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. Dan kenapa nak kena buat dakwah? Lantak pilah dia punya pasal, dia punya agama, dia punya pasal. Saya punya agama, saya punya pasal lah. So apa pandangan Bro Syah? Okey, jawapan saya begini. Bila kita nak ambil ayat Al-Quran, kita ambil penuh. Yang disebutkan tadi itu daripada surah Al-Kafirun, surah nombor 109, ayat 26.
Tapi baca daripada ayat nombor 1. Ayat nombor 1 sebut apa? Kul ya ayyuhallazina kafirun. Okey? Kul ya ayyuhal kafirun. Artinya ialah katakan kepada orang-orang yang bila kita dah kafir, kafir ni bukan merujuk pada orang non-Muslim biasa tau. Kalau kita tengok konteks ayat tadi, kafirun tadi tu merujuk pada kita dah sampaikan pada dia, ajak dia untuk menyembah Tuhan, dia tak nak, baru kita kata kamu dengan kepercayaan kamu, kami dengan kepercayaan kami. Tapi dakwah tetap berjalan. Tapi bila kita kata dakwah, dalam dakwah tidak ada unsur pemaksaan dan tidak ada unsur penipuan. Boleh faham ke? Bila kita sebut dakwah, nak cerita pasal Islam, tak boleh menipu dan tak boleh paksa orang. Surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fidin. Tidak ada paksaan dalam agama. Sebab yang hak tak sama dengan batil, yang benar tak sama dengan apa yang salah. So jangan paksa orang. Are we good? Clear? Okey. Okey. Antara alasan lain, Bro Syah, kadang-kadang orang Islam dia tak mau buat dakwah sebab dia rasa dia tak pandai lah. Saya tak tahu macam mana nak buat dakwah ni. Nak cakap dengan non-Muslim ni, ini sensitif ni, lutut semua berkoyang dan sebagainya. So apa pandangan Bro Syah tentang orang yang bagi alasan sedemikian? Okey, yang pertama sekali, kalau kita kata kita tak nak berdakwah sebab kita tak pandai, jawapan saya ialah, saya bagi beberapa. Jawapan yang pertama saya nak bagi, kalau nak tunggu pandai baru nak berdakwah, sampai mati pun takkan pandai. Saya bagi analogi, contoh. Kalau seseorang itu kata, saya nak tunggu sampai saya pandai berenang baru saya nak masuk dalam air. Selagi aku tak pandai berenang, aku tak nak masuk dalam air. Sampai mati pun dia takkan pandai berenang. Untuk pandai berenang, kena masuk air. Dan kita akan tenggelam timbul. Terminum air itu perkara biasa. Tapi lama-lama kita pandai berenang. Berdakwah pun sama. Dan yang kedua, kita ambil hadis Nabi. Apa yang Nabi cakap? Dalam Sahih Bukhari, jilid nombor 4, bab 56, hadis nombor 667. Kalau Nabi SAW, balughu ani walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sebagai orang Islam, tahu tak satu ayat? Tahu. Kita tahu banyak ayat kan? Tahu Fatihah tak? Dah 7 ayat dah. Tahu syahadah? Dah 2 ayat. Tahu tak suratul Ikhlas? Kul huwallahu ahad? Dah 4 ayat. Tapi Nabi kata walaupun tahu 1 ayat, sampaikan. So jangan bagi alasan tidak berdakwah. Clear kan? Tapi do your best, insya-Allah. Okey. Sekarang Bro Syah, bila orang yang berdakwah kan, orang yang berdakwah ni dia pula ada cabaran. Tengok, dekat Malaysia, kalau kita lihat senario dekat Malaysia, hampir semua orang yang buat dakwah kepada masyarakat bukan Islam ni, semua kena fitnah. Termasuk Bro Syah, termasuk Fidas Wong, termasuk Zamri Vinod, termasuk Zakir Naik, siapa lagi? Semua ni kena. Dan semua orang ni, mereka semua dituduh sebagai telah menghina agama lain. So apa pandangan Bro Syah? Okey. Tuduhan saya tak nak jawab bagi pihak orang lain. Saya akan jawab bagi pihak diri sendiri. Clear? Okey. Bila orang menuduh tentang saya pun pernah dituduh. Tapi bila orang tuduh saya, apa sikap kita sepatutnya? Meneliti satu persatu tuduhan-tuduhan tadi. Sebab boleh jadi kita salah tau. Boleh jadi kita silap. Dan kalau kita salah atau silap, be gentleman, mengaku salah. Tapi kalau benda tu kita tak salah, tapi tuduhan dia salah, pun saya akan fikir apa yang telah saya cakap menyebabkan dia salah faham. So di masa depan saya nak memperbaiki penyampaian saya lebih baik lagi supaya tidak menimbulkan salah faham tadi. Are we good? Dan orang yang memfitnah atau menuduh, seboleh-bolehnya saya akan cuba cari jalan berjumpa dengan mereka. Dan beberapa orang yang menuduh saya, bila saya berjumpa, sama ada face to face ataupun over the call, tak ada masalah. Dan kita bincang, bila dia faham apa kita sebut, tak ada masalah. So pendek kata, bila-bila berlaku perselisihan, siasatlah terlebih dahulu.
Jangan kita nak bergaduh. Cuba cari penyelesaian. Namun begitu, ada juga pihak-pihak yang mahu bertenggek. Saya nak sebut tenggek di sini. Bertenggek di atas air keruh. Boleh faham ke? So jangan kita bagi ruang kepada siapa-siapa pun untuk melaga-lagakan antara kita rakyat Malaysia. Hidup dalam keadaan harmoni sangat-sangat penting. So saya harap itu menjawab soalan secara ringkas saja. Okey, Bro Shah, kita ada soalan sekarang. Kenapa di Malaysia agama Islam tidak dibenarkan untuk dikritik? Okey. Saya biasa masuk ke dalam gereja cerita tentang Islam. Biasa masuk kuil Hindu cerita tentang Islam. Biasa masuk ke Gurdwara cerita tentang Islam. Biasa masuk ke Tokong Buddha Wihara cerita tentang Islam. Dan bila masuk Q&A, katakanlah saya pergi gereja, padri yang jadi moderator, waktu Q&A padri akan cakap, tanya ini waktu soal jawab, tanya soalan untuk memahami saja dan tolong jaga soalan. Jangan tanya soalan-soalan yang menyinggung perasaan. Bila saya pergi ke depan, saya akan tukar. Saya akan cakap sekarang sesi soal jawab. Boleh tak saya minta tolong sikit? Boleh tak kita ikut satu je peraturan? Dan peraturannya ialah waktu soal jawab ini tak ada censorship. No censor. Ask whatever you want. Kalau anda rasa Islam tak betul, cakap Islam tak betul. Kenapa tak betul? Kalau anda rasa nak kritik Islam, kritik Islam. Boleh faham ke? You can ask anything at all. Apa saja soalan bermain dalam fikiran anda, dalam hati anda, tanya saja. Sebab kalau anda tak boleh tanya soalannya bermain dalam hati anda, ini perbincangan yang tak ada makna sebenarnya. Sebab ia tidak menyelesaikan masalah. Kalau saya tahu jawapan, saya bagi jawapan. Kalau tak tahu, saya cakap tak tahu. Itu je. Are we good? Sebab agama Islam bukan agama yang tidak boleh dikritik. Criticize. Because when you want to search for the truth, you must be given the opportunity to ask questions. Any questions that is in your mind, feel free to ask. Boleh faham ke? Clear ke? Okey, so kalau orang kata agama Islam tak boleh dikritik, ini tidak benar. Dan setahu saya lah, di Malaysia, konteks kita Malaysia, banyak program-program tentang agama Islam yang diadakan secara terbuka dengan kehadiran orang bukan Islam, dan mereka boleh tanya apa-apa soalan pun, termasuklah malam ini. Clear? Silakan. Okey, baik. Kita ada soalan lain, Bro Shah. Kenapa orang Melayu tak benarkan orang bukan Islam masuk masjid? Okey. 2 minit. Soalan yang baik. Kenapa orang Melayu dia tak bagi orang bukan Islam masuk masjid? Saya tak nafikan ada segelintir orang Islam yang buat begitu. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Orang bukan Islam boleh masuk masjid. Cumanya bila kita masuk masjid adalah adab-adab dia dan tertakluk kepada pengurusan masjid tadi. Sebab kalau saya masuk kuil pun ada adab-adab dia kalau pergi ke kuil. Clear ke? Okey. So sebenarnya non-Muslim boleh masuk masjid. Dan ada banyak masjid di Malaysia yang sekarang ni memang terbuka. Welcome non-Muslim. Welcome. Ada banyak masjid. Malah ada sebahagian masjid-masjid dia dah ada tim pemandu pelancong masjid. Most tour guide. Okay, so non-Muslim yang datang, you akan dapat satu tour pelancongan secara percuma dalam masjid tadi. Are we good? So orang bukan Islam boleh masuk masjid, tetapi kita ikut adab-adab dia dan akan diberitahu oleh pengurusan masjid. Bila saya pergi ke kuil, saya pergi ke Gurdwara pun sama. Tahu kan Gurdwara? Itu adalah tempat sembahyang orang Sikh. Kalau kita masuk Gurdwara, kena tutup kepala.
So kita kena tutup kepala, tak ada masalah. Ambil kain kita tutup kepala, tak ada masalah. Kita ikut adab-adab dia. Okey, silakan. Okey, orang Islam masuk kuil boleh? Boleh je, tak ada masalah. Orang Islam masuk kuil, saya baru cerita. Saya biasa masuk kuil, biasa masuk gereja, biasa masuk ni. Tapi bila orang Islam masuk ke tempat-tempat ni, kita jangan terlibat dalam ibadah-ibadah sembahyang. Clear ke? Tetapi katakan kalau ada sahabat kita yang berkahwin di kuil ataupun berkahwin di gereja dan kita nak meraikan dan kita masuk ke kuil untuk meraikan perkahwinan tadi, no problem. No issue. Cuma kita tak ambil bahagian dalam upacara sembahyang. Itu je. Which is reasonable kan? Fair. We respect one another. Okey. Kalau tak dakwah, sebelum tu, alright, saya nak tanya sebelah sana, kalau ada soalan. Soalannya semua dah ada daripada di sini. sahabat-sahabat yang bukan beragama Islam, kalau ada nak tanya direct. Okey. Ada soalan nak tanya direct? Divya. Ada? Oh, ada dua dua soalan. Divya. Okey, Divya dan Divya. Okey, Divya A, Divya B. Okey. Okey, ada nak tanya? Okey, tapi kalau nak tulis, boleh tulis ya. Kalau belum tulis, clear kan? Okey, Devil Brothers nak tanya? Okey, nak tanya direct? Ya? Okey, kalau nak tanya, kalau segan nak tanya direct, boleh? Boleh tulis. Okey, silakan. Okey. Ini soalan ni agak ni sikit. Bagus. Kalau tak dakwah, masuk neraka kah? Neraka tu bukan saya yang punya. Syurga pun bukan saya yang punya. Bukan saya yang tentukan siapa masuk syurga, siapa masuk neraka. Pendek kata begini, buatlah sesuatu kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Are we good? Dan janganlah kita jadi seorang penghukum. Do your best. Clear? Okay. Okey. Bagaimana untuk memberitahu kawan tentang agama Islam dan dia beranggapan semua agama sama? Okey. Kalau dia beranggapan semua agama sama, ada beberapa cara yang saya akan buat. Kalau nak cerita kepada kawan non-Muslim, pada saya lah kan, sebelum saya nak cerita tentang Islam pada dia, saya lebih suka nak belajar agama dia dulu. Biar dia cerita tentang agama dia dan saya belajar. Dan pada waktu yang sama, bila ada peluang, saya pula cerita apa itu ajaran agama Islam. Fair ke tak fair? Reasonable tak? Okey, itu yang pertama. Dan kalau kata semua agama sama, saya tak setuju ya. Semua agama sama. Sebab kita ada perbezaan dalam doktrin agama. Kalau ada orang kata pada saya cara ringkas, semua agama sama saja, dan saya akan cakap dengan dia, kalau macam tu, masuklah Islam. Bila saya ajak dia masuk Islam, agak-agak dia nak tak masuk Islam? Dia tak nak kan? So saya kata, kalau semua agama sama, apa masalah kalau masuk Islam? Baru dia akan kata, sebenarnya tak sama. Are we good? Clear ke? Are we good? Tapi di sini, yang paling penting ialah apa? What God says. Apa Tuhan suruh kita buat. Okey. Kenapa orang Islam tak mau makan makanan yang dibuat ketika hari perayaan? Contoh Pongal, Tose, Chapati dan kuih bulan. Okey. Mana-mana makanan, kalau makanan itu adalah makanan yang disembah sebagai pemujaan pada Tuhan-Tuhan yang lain, makanan itu orang Islam tak boleh makan. Contohnya kalau dalam kuil kan ada prasyat. Sebab prasyat tu orang Islam tak boleh makan. Sebab itu adalah makanan yang disembah kepada Tuhan. Tetapi pada hari perayaan, makanan biasa macam tose, chapati, idli,
wadih. Kalau anda hidang, saya tak ada masalah, saya akan makan. Selagi mana makanan itu halal, sebagai orang Islam saya boleh makan. Clear ke? Tapi bukan makanan yang diguna untuk sembahan kepada Tuhan. Settle ya? Pada hari Ponggel, you masak toseh, saya boleh makan makanan biasa asalkan dia halal. Harap itu menjawab soalan tadi. Okey. Sini ada satu lagi soalan. Mengapa, soalan ni bagus. Mengapa orang Melayu tak sensitif dalam hal untuk orang bukan Muslim tak boleh makan daging? Contoh Melayu. Maksudnya dia nak bagi tahu lah, ni Melayu selalu cakap. Makanlah kari, janganlah ambil daging. Contoh dia nak bagi serve. Saya rasa Bro Syah faham. Okay. Once upon a time, not that long ago, saya bukan beragama Islam. Clear ke? Ini kisah benar. Saya cerita kisah saya lah, senang untuk menjawab soalan tadi. Saya pergi ke tempat kantin orang Melayu Islam. Dan saya bagi tahu kepada tukang masak tadi, seorang makcik, saya bagi tahu dia, makcik, minta nasi goreng satu, jangan campur daging lembu. Clear ke tak clear? Clear. Bila dah dapat nasi goreng, saya pun nak makan. Bila nak makan, tengok ada macam daging. Saya tanya kawan Melayu saya, cuba kau rasa apa ni? Dia pun rasa. Dia kata ini daging lembu. Saya pun jumpa dengan makcik tadi. Saya cakap, makcik, tadi saya kan tak kata nak nasi goreng tak mau daging lembu. Dalam ni ada daging lembu. Saya tak boleh makan ni. Tahu tak dia cakap apa? Alah, daging tu keluarkanlah, makan nasinya. Serupa kan? Lebih kurang ya? Berlaku pada saya. Dan saya pun jawab balik. Makcik, kalau saya bagi nasi goreng, ada babi dalam tu, lepas tu saya suruh makcik keluarkan babi tu letak tepi, makcik makan tak nasi dia? Dia mengamuk, lepas tu dia marah. Saya baru bagi contoh, dia sudah mengamuk. Dia buat tak apa. Double standard tak? Saya minta maaf ya. Sebagai seorang Islam, saya kena berlaku adil. Kalau ada orang Islam buat salah, saya kena mengaku orang Islam itu salah. Sebab Islam mengajar saya cakap yang benar dan sentiasa berlaku adil. Fair enough? Sebab kita di sini bukan nak cari orang ramai suka kita, tidak. Yang kita nak cari adalah keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Reasonable? Fair? So anytime any of you feel I'm not fair, you let me know. Okay, Rosha, quick one ah. Semua soalan kita ambil 1 minit sebab ada banyak. Okay. Sekarang ni selalunya orang yang masuk Islam akan cakap dapat something, which is hidayah. Inverted comma. Lepas tu, so saya nak tanya, adakah waktu Bro Syah nak masuk dulu dapat something dalam koma petunjuk, macam mimpi ke, something ke, wahyu ke? Kalau saya dapat wahyu, ada dapat saya duit jadi nabi. Okey, begini. Ke dapat duit? Okey, sebenarnya bila masuk Islam, kita dapat hidayah. Tapi lain orang, lain cara dia. Saya dapat hidayah, panjang cerita dia, ada banyak. Dia bukan tak terus masuk Islam. Tak ada begitu. Dia proses. Dan bila saya mengenang balik proses ni, sejak umur saya 3, 4, 5 tahun, dah start dah benda ni. Okey, umur 3, 4, 5 tahun. Tengok bintang, siapa buat bintang? Tengok bulan, siapa buat bulan? Lepas tu fikir, siapa buat saya? Kenapa saya hidup di dunia ini? Satu per satu. Dia ada link. Tapi tak adalah pada saya mimpi pelik-pelik semua, tak ada. Saya tak nak komen pasal orang lain. Pada saya tak ada. Tapi semuanya Tuhan buka satu per satu sampai saya sendiri yakin inilah agama saya. Are we good? Dan bila saya masuk Islam, pada saya bukan masuk agama orang lain. Sebab bila kita faham Islam, Islam bukan agama untuk orang Melayu. Islam bukan agama untuk orang Arab. Islam adalah agama untuk semua. Islam is for all. Dan bila kita kata tentang Islam, ia menjaga kebajikan semua orang.
Clear ke? InsyaAllah. Dan bila kita mencari kebenaran, InsyaAllah Allah akan membuka hati kita untuk mencapai kebenaran. Saya just nak bagi satu analogi, senang je. Tuhan akan memberi petunjuk pada semua manusia. Clear ke? Surah Fusilat, surah 41 ayat 53. Dan kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap lapisan ufuk dan di dalam diri mereka masing-masing. Tuhan beri petunjuk pada semua. Tapi kalau kita buka hati kita untuk menerima kebenaran, kita dapat hidayah. Tak buka hati, tak dapat. Contohnya rumah, kalau tak buka tingkap, cahaya tak masuk. Maka rumah dalam keadaan kegelapan. Kalau tak nak dalam kegelapan, buka tingkap, izinkan cahaya masuk rumah. Buka pintu hati untuk menerima apa yang benar, insya-Allah. Okey, baik. Sekarang macam tadi, bila ada orang masuk Islam kata dapat hidayah. Tapi kenapa bila ada orang nak tukar agama lain, daripada Islam nak tukar agama lain, kata dia murtad? Okey. Murtad ini kalau kita tengok konteks Islam, apabila seseorang yang beragama Islam lalu dia meninggalkan agama Islam, dia adalah murtad. Murtad ini boleh berlaku dalam beberapa cara. Kata-kata boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Niat di hati boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Atau perbuatan dia boleh menyebabkan dia murtad. Dan murtad ni perkara hati. Dan perkara hati, kepercayaan perkara hati tak boleh dipaksa. Kita boleh paksa seseorang secara fizikal. Siapa nama brother? Winoj. Okey, contoh, saya boleh paksa Winoj secara fizikal. Saya boleh ikat dia dekat kerusi, dia tak boleh bergerak. Jangan perasan, bukan Winoj. Winoj kan? Winotion. Okey, Winotion. Okey. So Winotion ni kalau saya ikat dekat kerusi, dia tak boleh bergerak. Betul? Tapi boleh tak saya paksa perasaan dia dan kepercayaan dia? Tak boleh. Boleh tak saya paksa dia untuk sayang saya? Tak boleh. Boleh tak saya paksa dia benci saya? Tak boleh. Are we good ke? Sebab tu dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama, sebab yang hak tak sama dengan batil. Okey. Kan tadi ada cakap yang agama Hindu ada cakap pasal Tuhan yang satu. Adakah Tuhan itu Allah? Dan yang dimasukkan dalam kitab itu? Okey, kalau kita tengok dalam kitab Hindu, Tuhan dirujuk dengan pelbagai nama. Antara nama-nama yang digunakan adalah Brahman. Mungkin ada tengok pada India Utara digunakan sebagai Bhagwan dan sebagainya. Jawapan yang saya nak bagi daripada Al-Quran dalam surah Isra, surah nombor 17 ayat nombor 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, panggillah dengan nama Allah atau dengan nama Ar-Rahman. Mana-mana nama yang paling indah adalah milik Allah. Hari ini isunya bukan panggilan apa, tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang satu. Nak panggil dengan nama apa? Nama yang paling baik adalah milik Allah. Boleh faham ke? Dalam bahasa Inggeris kita akan panggil contohnya seperti Almighty God. Dalam bahasa Melayu kita mungkin panggil sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tapi tetap merujuk pada Tuhan yang satu. Okey, saya bagi contoh ya pada soalan ni. Orang Islam percaya Tuhan itu berapa? Satu. Orang Hindu percaya Tuhan itu berapa? Satu. Kau tanya orang Kristian Tuhan itu berapa, dia pun akan jawab God is one. Adakah Tuhan orang Islam, Tuhan orang Hindu, Tuhan orang Kristian, Tuhannya sama ke Tuhan yang lain-lain? Sebenarnya Tuhan yang sama. Sebab kalau Tuhan yang lain-lain dah jadi 3 Tuhan. See the point? Tetapi sekarang ni, siapa yang menyembah Tuhan dengan cara yang betul? Itulah yang masing-masing kena siasat. Jangan terima sesuatu secara membuta tuli. Sentiasa mengkaji dan mengkaji. Okey. Islam bosan. Itu tak boleh, ini tak boleh, semua tak boleh.
Macam mana nak berhadapan dengan kawan non-Muslim yang cakap macam ni? Okey, sekali lagi, once upon a time, saya pun rasa dalam agama Islam, ini tak boleh, itu tak boleh, ini salah, itu salah, ini dosa, itu dosa, ini masuk neraka, itu masuk neraka, ini wajib, itu wajib, ini dosa, itu dosa. Sound familiar? Tetapi bila saya mempelajari agama Islam, menganuti agama Islam dan beramal dengan agama Islam, saya dapati agama Islam agama yang paling mudah di dunia. Paling senang. Why? Dalam surah Al-Hajj, surah 22, ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Yang bermaksud, dan tidaklah dijadikan sesuatu yang membebankan bagi kamu dalam urusan agama. Dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah tidak akan uji hamba-hamba Dia lebih daripada kemampuan. Apa-apa ujian sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya bagi hadis Nabi daripada Sahih Bukhari jilid nombor 1 bab 11 hadis nombor 69. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiru walatu asiru, basyiru walatu nafiru. Yang bermaksud Nabi kata, permudahkan, jangan disusahkan, gembirakan, jangan takutkan. Islam agama yang paling mudah. Yang menyusahkan Islam ialah kita. Kadang-kadang kita orang Islam yang menyusahkan agama Islam. Clear ke? Dalam Islam ada benda wajib, ada benda haram. Yang wajib sikit aja, yang haram pun sikit. Yang bukan wajib itu yang banyak, yang bukan haram itu yang banyak. Dan benda yang haram itu adalah kerana ia akan membawa mudarat, kerosakan pada kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Apakah boleh orang Islam merapat dan bersahabat dengan orang bukan Islam? Apa pendapat Bro Shah tentang hal ini? Jawapannya di dalam surah Mumtahinah, surah nombor 60 ayat nombor 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Allah tidak melarang kita daripada berlaku adil dan berlaku baik kepada orang-orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kita atau menghalau kita daripada kediaman. So, bolehkah kita baik dengan kawan-kawanan Muslim? Boleh saja. Saya bagi contoh. Awal-awal tadi bila saya masuk, saya friendly tak dengan you all? Friendly? Adakah Islam melarang saya friendly with you? Never. Emak saya sampai sekarang belum lagi memeluk agama Islam, tapi saya selalu jumpa dia. Dan sebagai seorang anak, wajib atas saya menjaga mak bapak saya walaupun mereka bukan beragama Islam. Clear ke? Sebab Islam tidak memutuskan hubungan antara anak dan mak bapak. Harap itu menjawab soalan tadi. Okey. Macam mana Bro Shah boleh yakin dengan Islam selain daripada jumpa surah Al-Ikhlas? Apa atau siapa yang diorang dorong? Oh, okey. Terima kasih lah. Dah tahu. Siapa yang dorong Bro Shah masuk Islam? Padahal boleh je stay atheist. Okey. Masa saya belum beragama Islam, saya waktu tu kerja dalam bidang pemasaran. Ini sekitar tahun 80-an, 90-an ya. Dan tahu tak pendapatan saya berapa pada waktu itu? Puratalah. Pendapatan saya sebulan 5 angka. Di zaman tu, kalau setahun 6 angka. Duit easy come, easy go. Tapi tak pernah dalam hati rasa puas. Tak pernah. Sentiasa ada kekosongan. Dulu masa saya kecil, saya tinggal di KL di rumah banglo 16 tingkat. Kalau anda pergi ke KL sekarang, dah kena roboh. Flat berkeliling. Tahu rumah flat? 16 tingkat. Dulu saya tinggal di situ. Berapa kali saya pernah terlintas dan hampir-hampir terjun untuk bunuh diri. Saya tak ingat berapa kali. Banyak kali. Banyak kali saya fikir nak terjun. Kawan saya masa umur 12 tahun, sama-sama main bola. Ada sekali tu, pum, dia terjun dan bunuh diri. Dan rumah flat yang saya tinggal tu, Blok A namanya, flat berkeliling. Selalu orang luar akan datang untuk bunuh diri.
So sebelum saya memeluk agama Islam, jiwa saya sentiasa kosong. Something is missing. Ada soalan demi soalan tapi tak pernah dapat jawapan. Hinggalah saya memeluk agama Islam, semua persoalan yang ada saya dapat jawapan. Nasihat saya ialah jangan hidup tanpa bertuhan, tetapi carilah Tuhan yang sebenar-benarnya yang layak untuk kita sembah. Okey, Bro Syah, saya ambil satu soalan daripada yang tanya online. Okey, daripada Tiben. There is no Islam or Hinduism at all. Stuff and believe in humanity. Oh, lepas tu dia ada ayat kotor. Okay. Or if you want to show that your religion is the best, show it to yourself. We don't want to get separated by religion. What is your comment? Okey. Bila kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mencipta seluruh alam, kita mestilah menunjukkan kasih sayang kepada semua. Dan bagi kita orang Islam, Nabi Muhammad tu bukanlah Nabi yang diutus hanya untuk bangsa tertentu, tapi untuk semua manusia. Ini disebut dalam surah As-Sabah, surah 34 ayat 28. Malah dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang bermaksud, dan tidaklah kami utus kau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Dan dalam Islam kita ada hablum min Allah, hablum minan nas. Hubungan kita dengan Tuhan kita jaga dengan baik. Hubungan sesama manusia pun kena jaga dengan baik. Tak kira sesama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Malah dalam surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai manusia, kami jadikan kamu daripada satu pasang lelaki dan wanita, dan dijadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku kaum, supaya kamu saling kenal, mengenal antara satu sama lain, bukan bergaduh. Dan yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa, the righteous. Dan daripada apa yang saya faham, daripada apa yang Brother Zamri bacakan tentang soalan tadi, bukan saya tulis tahu, bacakan. Okay. Bacakan soalan tadi, dia kata kalau religion ni patutnya love among the human beings. Tapi Brother Zamri kata tadi, lepas tu ada ayat kotor. Kalau kamu kata kena ada love dan kamu juga memberikan ayat-ayat kotor dan kesat, love yang macam mana yang kamu nak sampaikan? You see the point? When you love someone, love the person for what you love for yourself. Kita kena saling menyayangi orang lain. Apa yang kita sayang untuk diri kita, kita sayang untuk dia pun. We must always take care of one another. Suka tak kalau orang panggil kita dengan panggilan kesat? Tak. Jangan panggil orang lain dengan gelaran buruk. Reasonable? Dan pada mereka yang hadir di sini yang bukan beragama Islam, adakah anda rasa terancam dengan perbincangan ini? Did I in any way try to influence you or force you? Did I? No. Okay, can I ask you for a favor, if you don't mind, to say it loudly? Did I force you that, please? No. Okay. No. Okay, your name? Tiben. Tiben? Oi, Tiben. Yes, it's me. Oh, lain. Okay. Yeah, it's me. Don't judge a person by the name. It's me. Yang komen ni? Yes. Oh, yang komen dia? Yes, Oh, it's you me. commenting? Yeah. Oh, okay. So did I insult or anything? No. No, yes? Okay. Orang lain. Komen ni? Yes. Hah? Oh. Did I force or anything? No. No. Not at all. Not at all, yeah? Okay. Kebetulan Okay, tiba-tiba ada reasonable, tempat ya? pula. Okay. Dan kita kena sentiasa cerita tentang kasih sayang. But if I really love you, then I must care for you what I care for myself. Agree? Betul? And if I have something good for me, will I share with you? Yes. If I have something good, I really find it very, very good, will I share it about it or not?
Yes, but will I force other people to accept it? No. Nasi lemak mana sedap pun kita share. Kalau ada makanan yang betul-betul sedap, apa saya akan buat? Saya akan share. Tempat ini makanan dia sangat sedap, servis sangat baik, harga pun sangat murah. Tapi adakah saya akan paksa orang untuk pergi makan di sana? Never. Sharing is not wrong. Betul kan? Selagi mana you tak menipu dan tak ada unsur pemaksaan. Okey. Okay, last question, Bro Shah. Islam cakap Hindu sembah berhala, tetapi Islam hari-hari sembah Kaabah. What's your comment? Okey. Sekarang ni bila orang kata orang Islam sembah berhala, saya percaya yang dimaksudkan orang Islam sembah Kaabah. Okey. Dalam agama Islam, kita hanya menyembah Allah, sembah Tuhan saja. Kalau menyembah selain dari Tuhan, itu dalam Islam disebut syirik. Okey? Itu disebut sebagai syirik. Okey, kejap brother. Gebro nak sambung. Tahu. Okey. Okey, Saya ulang sekali lagi ya. Saya ulang sekali lagi. Dalam agama Islam, kita hanya menyembah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menyembah selain dari Tuhan, itu syirik. Dan dalam agama Islam, dosa syirik Allah tidak ampunkan. Clear kah? Are we good? Okey. Dan orang yang sembah selain daripada Allah, itu syirik kan? Kalau ada orang Islam sembah Kaabah, itu syirik, dia masuk neraka. Kecuali dia bertaubat dan minta ampun dengan Allah. Are we good? Okey. Sekarang ni Kaabah bukan berhala. Orang Islam tak sembah Kaabah sebagai berhala. Apa bukti dia? Bukti yang pertama, di zaman Nabi Muhammad dulu, pada peringkat awal, kiblat iaitu arah untuk kita solat adalah Masjid Al-Aqsa. Kemudian Tuhan suruh tukar kepada Mekah, Kaabah. Clear kan? Bukti kedua, zaman berzaman orang panjat atas Kaabah, pijak Kaabah. Kalau orang yang sembah berhala, dia pijak tak berhala dia. Dia kan pijak tak berhala. Kalau dia sembah berhala, dia takkan pijak. Orang Islam sembah Kaabah, tak ada masalah. Bukan sembah Kaabah, dia pijak atas bumbung Kaabah. So dia bukan sembah Kaabah. Perkara ketiga, kalau ada gambar Kaabah, orang Islam jalan, pijak gambar Kaabah, tak ada masalah. Macam sejadah. Kan sejadah ada gambar Kaabah, kita jalan, kita pijak gambar Kaabah. Orang yang sembah berhala, kalau ada gambar berhala, dipijak tak gambar berhala? Dia takkan pijak. Dan saya bagi satu lagi, last. Kalau katakan dengan helikopter, kita ambil bangunan Kaabah, keduk, kita letak dekat Kuala Lumpur. Kejap lagi kita nak solat, kita menghadap Mekah ke, kita menghadap Kaabah? Kita tetap menghadap Mekah, kita tak menghadap Kaabah. Walaupun Kaabah sudah berubah. Orang yang sembah berhala, ke mana berhala itu pergi, dia akan ikut berhala tadi. Clear ke? So ini saya harap menjawab cara ringkas. Orang Islam tidak menyembah Kaabah. Terima kasih. Okey, Bro Shah. Sebelum kita akhir, sebab kita dah sampai 10.30. So, apa pesanan Bro Shah kepada tentang dakwah, sebab bila kita cerita pasal dakwah, pesanan Bro Shah kepada yang Islam dan juga pesanan Bro Shah kepada yang bukan Islam. Dan kesimpulan terus. Okey, yang pertama sekali, bro-bro dan sis-sis. Ingat, Malaysia ni adalah masyarakat majmuk. Pelbagai agama, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai adat. Clear ke? Sentiasa jaga perpaduan, keharmonian. Sentiasa jaga itu. Jangan sekali-sekali pun memperlekehkan keharmonian, perpaduan yang ada. Never do that. Never quarrel, never fight. Nombor dua, sebagai seorang Islam, kita kena sentiasa berlaku adil kepada semua. Bukan adil sesama Islam saja, tapi adil juga dengan sahabat-sahabat kita yang bukan beragama Islam. Surah Maidah, surah nombor 5, ayat nombor 8. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dan berlaku adil. Jangan biar kebencian kamu pada seseorang menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil itu lebih hampir kepada takwa, righteousness. Perkara ketiga, brothers and sisters,
Sentiasa mencari kebenaran. Always search for the truth. Never stop searching for the truth. Semua ada akal kan? Akal ni siapa yang bagi? Tuhan yang bagi, Allah yang bagi. Bila Tuhan bagi kita akal untuk apa? Membezakan yang mana benar dan yang mana salah. Sentiasa ikut yang benar, tinggalkan yang salah. Are we good? Clear? Love one another, be kind to one another, but always remember, be truthful. Be truthful to God and be truthful to yourself. Clear ke? Tu je. TQVM. Okey, terima kasih banyak kepada Bro Shah. Saya ada sedikit pengumuman yang nak buat sebelum kita akhir. Yang pertama sekali, sebab tadi ada soalan tentang yang tak boleh masuk masjid. Untuk makluman semua, dekat negeri Perlis ini kita ada masjid yang mempunyai tour guide. Sama macam yang Bro Shah bagi tahu tadi. Kalau tuan-tuan, kalau adik-adik dan kakak-kakak, abang-abang biasa pergi ke Kuala Perlis, ada masjid terapung dekat situ, Masjid Al-Husin. Dekat Masjid Al-Husin tu, diorang ada buat One Center Malaysia. Sebenarnya kita ada buat juga program Most Tour Guide. So mana-mana orang, kadang-kadang pelancong maupun yang bukan Islam dan sebagainya, kalau yang ada dekat sini, kalau ada yang tadi nak tanya, yang tak pernah pergi pun boleh pergi juga. Dan at the same time juga kami ada buat juga program Kembara Rumah Ibadat. Kembara Rumah Ibadat ni kita akan bawa pelajar-pelajar pergi ke masjid, pergi ke kuil, pergi ke gurdwara, pergi ke tokong Cina, supaya mereka boleh saling kenal mengenal di antara satu sama lain, dan juga kita boleh lebih memahami mereka dan mereka juga boleh lebih memahami kita. Okey, okey. Dan kepada semua kepada pegawai One Center Malaysia, mana-mana yang dah hadir pada hari ini yang bukan Muslim, boleh bagi diorang buku Tanya Zamri Vinod tu for free. So sebab saya tengok ada soalan-soalan yang kamu tanya itu, saya tak tanya dengan Bro Shah sebab jawapan dia dah ada dalam buku tu. So boleh dapatkan juga buku tu for free. Okey, dan kemudian last kali sebelum saya akhiri, alhamdulillah sekarang ni kita sebenarnya hidup di abad yang ke-21. Saya fikir kebanyakan daripada kita telah pun mula matang. So saya beranggapan berbicara berkaitan dengan agama, kita mengadakan dialog berkaitan dengan agama dan sebagainya bukanlah satu perkara yang sangat kuno. Dan saya rasa kita perlu membudayakan pemikiran objektif dan juga pemikiran ke arah apa orang panggil academic thinking. Kita mungkin ada pandangan, dia bukan hanya dalam isu agama tetapi apa sahaja isu yang ada di negara ini. Kadang-kadang ada juga isu perubatan pun, ada Dr. A tak setuju, ada Dr. A setuju. Betul ke tak? Sama juga dalam apa saja isu. Begitu juga mungkin tentang agama pun ada pihak setuju, ada pihak tidak setuju. Tetapi dia tidak bermakna kita tidak boleh duduk semeja dan kita berbincang tentang perkara itu. Perbincangan itu sebenarnya akan menyebabkan kita lebih saling faham, memahami. Dan jika kita mengambil tindakan untuk langsung tak mau bincang, akan menyebabkan salah faham itu kekal bersama dengan kita sampai bila-bila. Semoga dekat Malaysia kita akan membudayakan ke arah pemikiran kritis dan juga pemikiran intelektual. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir dan vanakkam tachahau.